1, bab 2, bab 3 dan sebagainya. Bab 4. Dan sebab lagi satu saya nak tanya, kita ni dalam minggu yang keberapa ya? Minggu lepas minggu keberapa? Nak masuk minggu 9 kan? Minggu 9 minggu ni. Minggu lepas adalah minggu ke-9. Minggu hadapan ni, minggu lepas 8 Sir. Minggu lepas 8 je. Minggu ni 9. Are you sure? Saya rasa betul ke? Saya rasa dah minggu ke-9 rasa minggu lepas. Kalau tak masuk study week, betul Sir. Kat study week kita tak kira. Maksud dia kita kira Minggu depan minggu ke-10 Sir. kita kira minggu yang kita ada kuliah. Maksud dia minggu yang berkuliah, cuti kita tak kira minggu tu. Kalau saya tak silap ialah minggu lepas adalah minggu ke-9, minggu hadapan adalah minggu yang ke-10. Okay. So you have about another 4 to 5 weeks lah untuk settlekan ke semua sekali apa tugasan, kuis, apa semua sekali tu okay, dan later on we gonna have our final. Jadual final dah keluar ke belum? Jadual final yang pertama dah keluar ke belum? Belum lagi kan? Belum. Biasanya dia akan keluar dulu, awak tengok kalau ada apa-apa masalah dan sebagainya. Okay, fine. Alright. So sekarang kalau kita perhatikan, kalau kita berada pada minggu yang ke-9 dan minggu yang ke-9 masuk minggu yang ke-10, sebenarnya kalau kita perhatikan ni health hazard dan sebagainya, bahawa kita dah cover kan health hazard kan? Health hazard kita dah cover agak dah habis health hazard itu. Jadi physical injury and control ini adalah berkaitan dengan kecederaan fizikal. Jadi bab 3 ni ada berkaitan perkara yang menyebabkan kecederaan fizikal, hazard yang berkaitan yang menyebabkan kecederaan fizikal dan bagaimana kita nak mengawalnya. Dari segi kawalan itu kita dah bincangkan daripada atas sampailah ke bawah, iaitu last sekali adalah PPE dan yang paling lemah adalah PPE. Itu berarti kalau awak kena pakai PPE, jadi ini berarti kawalannya adalah kawalan yang paling lemah sebenarnya bila awak menggunakan PPE. Okey. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, itu kita dah bincang pada itu. Kemudian kita pergi kepada topik yang lepas tu, kita dah melalui ke berkenaan health hazard perkara yang boleh membawa yang boleh memberi impak kepada kesihatan kita. Dan kalau sini kita perhatikan bahawa perkara yang boleh menyebabkan mempengaruhi kesihatan kita dan terutama sekali adalah perkara yang berada di tempat kerja, sebab kita menghabiskan banyak masa sebenarnya di tempat kerja. Masa kita sedar sebenarnya banyak kita habiskan di tempat kerja bila awak bekerja esok. Okey. So sebab tu saya kata tadi sebelum ni bahawa sebenarnya college life supposed to be fun. Sepatutnya kehidupan college ni kita ada lebih banyak masa untuk kita spend untuk kita enjoy ourselves sepatutnya. Bila kita dah bekerja ni banyak masa kita habiskan di tempat kerja. Dan antara perkara bila kita menghabiskan masa di tempat kerja, ini berarti bahawa kita terdedah kepada kemalangan, bergantung kepada hazard ni di sini tempat kerja, bergantung pada persekitaran kita. Dan jadi kita membicarakan antara topik yang penting adalah hazard yang akan mempengaruhi kesihatan kita. Adakah dia berkaitan dengan chemical, physical, biological dan seterusnya adalah berkaitan dengan hygiene. Biasanya ialah chemical, physical, biological. Ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan bagaimana ianya mempengaruhi kesihatan kita. Dan satu lagi yang tidak dimasukkan di sini sebenarnya adalah radiation. Satu lagi yang boleh mempengaruhi kesihatan kita adalah radiation. Sebab tu kadang-kadang awak kena perhatikan adakah awak terdedah kepada pancaran radiasi. Jadi radiation mungkin microwave punya radiation, atomic radiation, bergantung what kind of radiation. So you have to know what kind of radiation are being exposed to. Dan kebiasaannya kalau you terdedah kepada radiation, pertama sekali biasanya kesihatan yang akan dipengaruhi. Kalau jangka pendek biasanya you akan jadi pening, kemungkinan you rasa loya ke apa dan sebagainya. Tapi kalau jangka panjang biasanya when you are exposed to radiation, dia akan menyebabkan kanser. Ni jangka panjang acute dan chronic. Ingat tak tu? Acute
ketika tu you akan dapat result dia. Kronik masa dia jangka panjang baru you dapat dia punya result dia. So these are the thing yang you perlu perhatikan. Saya rasa patutnya ada satu lagi topik, patutnya radiation. Radiation should be here also topik tu, tapi tak dimasukkan dalam ni. Radiation adalah satu lagi topik yang boleh mempengaruhi kesihatan you. So biasanya yang berkaitan dengan health, berkaitan dengan kesihatan, kebanyakan kesan kepada kesihatan adalah jangka panjang biasanya. Kalau physical injury adalah at that instant you akan dapat dia punya result. Tapi biasanya dengan kesihatan ni kebanyakannya adalah jangka panjang. Contoh dari segi health, katakan you termakan sesuatu yang mempunyai racun dan sebagainya. Yes, you akan terdapat you akan muntah ke apa dan sebagainya dalam masa yang singkat. Itu acute. Okay. Tapi kalau chronic, maka you akan mempunyai kesan mungkin bertahun dan sebagainya baru you akan dapat kesan tu. Okay. Di UTHM, in fact di UTHM recently, dalam bulan ni kita ada staff kita meninggal, ada 3 orang staff yang meninggal, dan ni bukan sebab COVID. 2 orang staff meninggal adalah disebabkan oleh kanser. 2 orang staff adalah disebabkan oleh kanser. Ni bukan maksud tua ke muda. Kiranya pada saya dia orang ni yang muda lagi. So they got cancer. So jadi that's why you have to be very careful what kind of exposure and then what kind of food are you taking. Benda-benda macam tu adalah penting. Dan apakah penyebab kanser? Some say it's free radicals. Setengah katakan bahawa is a virus mungkin virus ke apa boleh juga menyebabkan cancer. Okay, so you can Google what is cancer and what cause cancer. You boleh dapat maklumat tu di internet. Dan you kena perhatikan bahawa mengikut pendapat, kadang-kadang pendapat ni ialah macam dalam sains ni biasanya ia bukan absolute. Mungkin pada satu keadaan ianya adalah itulah yang dikatakan betul. Tapi sebenarnya bila dia buat kajian, dia akan dapat dapatan yang baru, maka dapatan yang utama itu akan maksud dia akan digugurkan. So jadi bukan alternate, absolute. Dapatan-dapatan sains ni bukan absolute. Okay. Kalau ada dapatan baru, dapatan lama akan digugurkan. Okay. Fine. Dan kemudian kalau you perhatikan, sebab kita sekarang ni dah minggu yang ke-9 nak masuk minggu ke-10, kita pun dah habis penggunaan dengan health hazard sebenarnya. Dan kita akan pergi kepada topik baru sebenarnya, iaitu accident investigation and reporting. Topik accident investigation and reporting ni, sebab tu awak kena faham bahawa kalau awak bukanlah SHO, Safety Health Officer. SHO adalah Safety Health Officer. Biasanya reporting dan sebagainya akan dibuat oleh Safety Health Officer. Awak perlu ingat bahawa sekiranya berlaku kemalangan, antara perkara yang akan dilakukan adalah accident investigation. So yang menjadi challenge kita, yang menjadi stress kepada syarikat dan juga pekerja ialah apabila berlaku kemalangan, accident investigation akan dilakukan. Siapa yang akan melakukan penyiasatan? Various body, terutama sekali yang akan melakukan safety health officer sudah tentu, itu melibatkan syarikat punya sendiri. Safety health officer itu sendiri akan membuat penyiasatan. Daripada badan-badan luar seperti DOSH, ingat tak? DOSH, DOSH, kita dah belajar dahulu, DOSH, ataupun dalam bahasa Melayu JKKP, JKKP bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya DOSH, DOSH. Jadi DOSH ini kita kena tahu bahawa DOSH adalah satu badan penguatkuasaan. Jadi dia akan cari kat situ, dia akan buat siasatan apa sebenarnya berlaku, kesilapan di mana, dan salah satu perkara yang penting ialah mereka akan perhatikan ialah apakah punca kemalangan dan siapa yang bertanggungjawab. So you have to understand that. So that's why syarikat biasanya tak suka bila berlakunya kemalangan, and normally
they are trying to what they call it, they're trying to cover, dia akan cuba tutup. Dan satu lagi, penyiasatan juga akan dilakukan, bergantung. Polis mungkin juga melakukan penyiasatan, bomber juga mungkin melakukan penyiasatan, bergantung macam mana, apakah bentuk kemalangan tu. Kalau dia melibatkan kebakaran dan sebagainya, yes, polis, bomber pun akan masuk membuat penyiasatan. Apa lagi, Kementerian Kesihatan juga boleh untuk masuk membuat penyiasatan, bergantung jenis kemalangan yang berlaku pada syarikat berkenaan. So this is one of the things which is quite challenging, quite interesting, bukan quite interesting lah, quite stressing bila berlaku kemalangan. Hello, dengar saya? Dengar sir. Okay. Dengar sir. So jadi seberapa yang boleh kita tak nak berlaku kemalangan, dan apabila berlaku kemalangan, okay. So alright, okay, sebentar. Okay, so sekarang jadi salah satu bila berlaku kemalangan, the next thing ialah penyiasatan perlu dilakukan, dan yang kedua ialah setelah penyiasatan, langkah yang kedua adalah laporan. Nampak? Penyiasatan, kemudian laporan, dan lepas laporan what's next? Maksudnya tindakan akan diambil. Apakah tindakan yang akan diambil? So these are the process, investigate, report, and then later on sama ada bawa ke mahkamah ke apa ke dan sebagainya. That's why benda-benda ni perlu dilakukan. Okay, alright. So kemudian kita akan tengok ialah the next topic. The next topic pula. Kalau kita perhatikan, okay, yang seterusnya iaitu alright. Okay, nampak nota ni? Nampak. Nampak sir, jelas sir. Teruskan. Okay, good. Okay, sebab saya kena tanya awak ni, takut nanti saya shock sendiri, saya nampak awak tak nampak kan. Okay, accident investigation and reporting. Okay, so sekarang kita akan nak tengok dulu. Okay, so this is talking about apakah maksud dia kemalangan, accident. Okay. Right. Apakah maksud kemalangan? Ya. Alright. Okay. Give me 5 minutes. Give me 5 minutes. Ada benda saya nak uruskan sekejap. Give me 5 minutes. I'll come back to you. Boleh sir. Okay sir. Okay, Assalamualaikum.
Hello? Hello, sir. Waalaikumsalam. Ada sir, ada sir. Ada sir. Ada. Okay, good. Semua ada. Okay, fine. Thank you. Alright. Apakah yang dimaksudkan dengan kemalangan? Okay. Jadi, ini penting ya. Kita selalu dengar perkataan kemalangan. Tapi dari segi OSH, apakah yang dimaksudkan sebagai kemalangan? Jadi, ialah any unplanned event that cause injury, illness, property damage or harmful disruption of work process. Okay. Jadi, apa yang kita boleh katakan dalam bahasa Melayu kat sini? Apa dia? Siapa boleh beritahu saya dalam bahasa Melayu apa yang awak faham di sini? Apa maksud dia? Anybody? Satu perkara yang tidak diingini ketika dalam kerja. Yes. Lepas tu lagi apa lagi? Dia tak cukup tu baru sepuluh jalan dia. Translate lah tu ayat tu. Yang tak dirancang sir. Yelah awak jawab separuh macam mana ni? Kemalangan yang tak dirancang yang menyebabkan sakit. So jadi kalau kita perhatikan di sini, okay, thank you anyway. Satu perkara ataupun perkara yang tidak dirancang ataupun satu keadaan yang tidak dirancang, adakah orang nak patah tangan, adakah orang nak patah kaki, adakah orang, tak ada orang yang nak kemalangan kan? Jadi kemalangan adalah satu keadaan yang tidak dirancang, kita tak rancang pun benda tu. Okey, kecuali awak con lah. Satu keadaan yang tidak dirancang ataupun satu situasi yang tidak dirancang yang menyebabkan apa? Kemalangan. Okey, menyebabkan apa? Kemalangan, apa lagi? Menyebabkan Penyakit. kecederaan. Kemalangan, menyebabkan kecederaan yang menyebabkan penyakit, yang menyebabkan kerosakan harta benda. Kena ingat tu, kerosakan harta benda ataupun yang apa dia, yang mengganggu ataupun yang merosakkan proses kerja yang berjalan. Okey, berkenaan merosakkan proses kerja yang berjalan, contohnya kalau misal kata berlaku kemalangan di kilang, kalau tengok di kilang kan, apa yang akan berlaku? Mungkin dari segi production line ke apa, line tersebut perlu ditutup. Jadi kalau satu line ditutup, berarti prosesnya akan tergendala. Dan bila proses tergendala, apa yang akan berlaku? Maka production akan berkurangan. Bila production berkurangan, apa yang berlaku? Maka pendapatan bagi syarikat juga berkurangan. So you kena faham tu. Okay. Dan satu lagi, bila berlaku kemalangan di kilang, apa yang berlaku? Ianya juga akan mempengaruhi emosi. Katakanlah ada di antara mereka yang tangan terputus, maka ini akan mempengaruhi pekerja yang lain. Pekerja yang lain akan trauma dan dia menyebabkan trauma dan dia akan mempengaruhi prestasi kerja pekerja-pekerja yang lain. So that's why kemalangan ni adalah membawa implikasi banyak ya. Kewangan, implikasi emosi, okay? Dia ada banyak di sini, sosial dan sebagainya. So that's why kemalangan ni memberi impact yang besar kepada individu dan syarikat. So sebab tu OSH merupakan satu perkara yang penting di dalam suatu syarikat. Okay. So jadi kalau you tengok di sini, accident, event A, event B, event C dan sebagainya, unplanned, unexpected, undesirable incident. Jadi unplanned, unexpected, tidak dirancang, tidak dijangka dan tidak dikendaki pun. Okay. Dan dia menghasilkan outcome yang negatif. Apa dia? Kematian, kecederaan, kerosakan kepada harta benda, membahayakan
dan juga kemungkinan ianya adalah gabungan tu semua tu. Okay. So this is accident. So kena faham apa maksud kemalangan. Okay. Okay. Alright. So bila berlaku kemalangan, adalah penting ianya disiasat secara teliti. Ianya perlu disiasat secara teliti. So kenapa pentingnya siasatan? Dia tahu tak nombor IC. Ini siapa punya mic tu, tolong off kan? Whose mic? Tolong off kan mic awak. Okay. Alright. Thank you. So, jadi kalau you perhatikan bahawa bila sesuatu kemalangan berlaku, siasatan perlu dibuat dengan teliti. Persoalan dia, kenapa ianya perlu dibuat dengan teliti? Antara perkara yang penting, siasatan dan laporan itu perlu dibuat dengan teliti. Siasat dengan teliti dan laporannya juga adalah laporan yang lengkap dan teliti. Perkara yang penting, kenapa kita perlu buat siasatan dan laporan? Sebab kadang-kadang siasatan bagus, tetapi laporan tak bagus kadang. Okay. Kadang laporan bagus, tapi you tak boleh menghasilkan laporan yang bagus kalau siasatan tu tak bagus. Sebab mungkin fakta tu kurang, fakta tu tak lengkap. So jadi one thing you have to understand, kenapa pentingnya siasatan dan juga laporan itu adalah laporan yang teliti, kerana ianya kita dapat mengenal pasti apakah punca kemalangan. Itu penting tu, mengenal pasti punca kemalangan. Okey, apakah kelebihan apabila kita tahu punca kemalangan yang sebenar? Kadang-kadang kita dapat punca, tetapi itu bukanlah punca kemalangan yang sebenar. Oleh sebab siasatan yang tidak teliti. Ingat tu, kita boleh dapat punca, tetapi apa yang berlaku jika siasatan itu tidak dilakukan dengan teliti, dengan kaedah yang betul, maka kita akan dapat punca yang misleading ataupun punca yang salah. Okey. Ini adalah penting kerana apa? Kerana sekiranya kita tahu punca kemalangan tersebut, maka kita boleh membuat perancangan strategik ataupun kita boleh membuat perancangan dan kawalan untuk mengelakkan kemalangan yang sama berlaku. Kita boleh buat prevention. Kita dah belajar sebelum ni kan, macam mana kita nak buat prevention untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. So di antara perkara yang penting ialah primary purpose of accident investigation ialah mengenal pasti punca kemalangan dan bagaimana untuk mengelakkan kemalangan itu berlaku pada masa akan datang. Itu perkara yang penting. Jadi bukanlah perkara yang penting di mana reporting dan juga investigation dilakukan untuk mencari siapa yang salah. Walaupun itu adalah satu perkara juga, tetapi yang paling penting ialah mengenal pasti apakah punca dan bagaimanakah untuk mengelak berlakunya kemalangan. Okey, saya nak tanya awak berkenaan dengan kemalangan LRT Okey, kemalangan LRT. Hello. Betul sir. Setakat ni ada diviralkan ke punca kemalangan dia? Ada you come across punca kemalangan dia sebab apa? Macam tak ada. Hilang kawalan dari pusat saya. Pusat dia, adakah pekerja. Adakah masalah kemanusiaan ataupun masalah teknikal ataupun apa? Ada yang cakap masalah teknikal. Kemanusiaan. So you kena tahu apakah punca masalah tu. Kalau misalnya kata masalah teknikal di situ, kemungkinan lita pintas berlaku, communication tak dapat ke apa dan sebagainya. Satu lagi contoh dia adalah disebabkan kelalaian pekerja. Itu pun satu hal juga. So jadi kita kena tahu tu sebab kalau tidak nanti, kalau kita tanpa kita mengetahui apakah punca sebenar, maka kita tak akan dapat mengelakkan perkara itu berlaku. Sebab kalau kita dapati punca yang salah,
maka akan datang kemalangan yang sama akan berlaku, sudah pasti. Dia akan berlaku lagi. Okey, saya ada baca juga, dengar-dengar kata sebelum ni pun ada juga sebenarnya collision tu, head on tu. Tapi pada collision tersebut berlaku tapi tidak ada passenger. Betul ke tidak? Saya pun tak tahulah, itu yang saya baca lah sebelum ni. Jadi sepatutnya kalau perkara tu dah berlaku, ingat, kalau dalam kemalangan near miss, katakan satu barang you tengah berjalan, katakan you berada di suatu syarikat, ada benda tiba-tiba terjatuh di depan you, bukan jatuh di atas kepala you, tapi jatuh di hadapan you, itu dikatakan sebagai near miss. Maksud dia tak kena betul-betul, kalau kena kepala you habislah. Maksud dia itu dikatakan sebagai near miss. Bagi OSH, dalam OSH itu pun perlu disiasat dan perlu direport. Near miss pun perlu disiasat, perlu direport. Sebab sekiranya kita dapat tahu apakah punca near miss tu, maka kita dapat mengelakkan daripada kemalangan yang sama berlaku akan datang. Takkan kita nak tunggu sampai dia ni jatuh kepada kepala seseorang, menyebabkan seorang tu mati ke, cedera ke, barulah kita nak buat siasatan dan juga report. Kita tak boleh buat macam tu. Sebenarnya patutnya kalau near miss pun kita dah kena buat siasatan dan laporan. Jadi kalau ada near miss, jadi patutnya awak kena melaporkan juga kepada supervisor dan sebagainya. Okay, so jadi benda-benda ni adalah penting. So jadi kalau yang berlaku pada prasarana tu, yang berlaku ialah di mana kalau ada sebelum ni, di mana pelanggaran telah berlaku, di mana passenger tidak ada, mungkin benda tu mereka senyap saja. Jadi saya rasa itu adalah satu kecuaian dan ianya perlu diambil tindakan. Ianya boleh diambil tindakan kepada pihak pengurusan tu. Sepatutnya kalau kalau perkara tersebut telah berlaku, sepatutnya benda yang berlaku sekarang tidak akan berulang sepatutnya. Sebab mereka dah tahu kat mana masalah tu, punca masalah tu. Okay? So that's why. Okay. Okay, ingat kenapa tujuan kita membuat penyiasatan dan laporan dalam kemalangan? Okey, ingat laporan, siasatan dan laporan bukan hanya bila berlaku kemalangan. Near miss pun perlu dibuat siasatan dan laporan. Okey. So ada 4 jenis accident. Ada 4 jenis accident Kita ada minor accident, serious accident dan long term accident. So minor accident, paper cuts finger. Contoh kita terluka, bukan putus tetapi terluka, box and material drop, kotak terjatuh ke apa kan, kotak-kotak terjatuh ke apa. Okay, serious accident dia serious accident maksud dia cause injury or damage to equipment or property. Jadi dia menyebabkan kemalangan dan kerosakan kepada peralatan dan juga harta benda. Contoh, falling off a ladder. Jadi falling off a ladder, kalau you tengok itu falling off a ladder, walaupun katakan tangga tu jatuh, orang tak ada, still you got to find out kenapa tangga tu jatuh. Okay, sebab bayangkan kalau ada orang di bawah tu, apa yang berlaku? Okay, that is a serious accident. Hazardous chemical spill, maksud dia lagi satu ialah chemical yang berbahaya. We are talking about chemical yang berbahaya, tumpah. Itu kalau kata chemical, kalau kita nak kirakan minyak masak tu pun chemical juga kan. So sabun pun chemical juga kan, tapi but they are not hazardous. So jadi kalau hazardous chemical tumpah, ianya juga adalah serious accident. Okay, kalau misal kata hazardous chemical tumpah, walaupun tiada orang, tak ada orang yang kena dan sebagainya, siasatan dan laporan perlu juga dibuat. Okay,
Sebab kena tahu juga macam mana chemical tersebut boleh tumpah. Okey, perlu kita ingat jangan sampai dah ada kecederaan barulah kita nak buat siasatan dan laporan. Kita tak boleh buat macam tu. Walaupun tiada kecederaan tetapi tiada melibatkan injury, tiada melibatkan peralatan dan sebagainya, ianya tetap perlu dilakukan siasatan dan laporan. Forklift dropping a load. Forklift tu angkat barang, tiba-tiba barang tu jatuh. Itu pun kena buat laporan juga Okey. Long term. Ini long term punya yang berkaitan dengan accident, long term. Serious accident dia berlaku ketika itu. Minor accident is just a little bit saja, sikit saja kena tak ada apa, not much. Long term accident ialah hearing loss. Ini berkaitan dengan health. Illness, penyakit yang disebabkan exposure to a chemical ataupun radiation. Exposure to chemical, radiation, it is a long term. So jadi kena tambah tu sepatutnya. Exposure to chemical, radiation, itu long term. Okay. Alright. Okay, kalau you perhatikan di sini, ini yang saya katakan sebagai near miss. Apa yang dimaksudkan sebagai near miss? Okay, kita perhatikan di sini. Kalau misal kata ada pekerja, batu jatuh kepada pekerja, itu dikatakan sebagai accident ataupun kemalangan. Tapi sekiranya itu telah bergerak ke hadapan, okey, kemudian batu tu jatuh, jadi tak terkena, tak kena pada dia, itu dikatakan sebagai near miss. Macam juga tadi tumpahan kan, ada chemical tertumpah, tiada orang di situ. Berbeza dengan chemical tumpah, ada orang dekat kawasan tu. So, itu dijadikan sebagai accident. Okay, so you have to understand near miss and accident. So, near miss pun perlu ada siasatan dan perlu ada laporan. Kenapa? Sebab kita nak tahu apakah punca kemalangan dan kita nak mengelakkan daripada kemalangan tersebut berulang. Sepatutnya near miss is good, sebab apa? Tidak ada kemalangan lagi berlaku, kemalangan jiwa dan sebagainya. Jadi kita dah boleh elakkan daripada ianya berlaku akan datang. Okey. Okey. Apakah dia accident investigation? Okay. Apakah itu accident investigation? Ia merupakan satu alat pengurusan, management tool. Ini adalah merupakan, dia ada satu kaedah macam mana kita nak membuat laporan. Dan awak punya assignment akan datang, kita akan ada satu assignment di mana awak akan lihat, awak sebenarnya berlaku satu kemalangan, dan kemalangan itu kemudiannya syarikat berkenaan dia membuat laporan. Jadi tugas awak ialah awak akan menilai laporan yang telah dibuat, dan daripada apa yang you pelajari berkenaan dengan accident investigation and accident reporting, daripada pengetahuan yang awak pelajari, awak dikehendaki mengenal pasti apakah kelemahan dan apakah kekuatan dan apakah cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan terhadap accident investigation dan reporting yang dibuat oleh syarikat berkenaan. Okay, so that's why you have to know macam mana membuat penyiasatan bagi satu kemalangan dan macam mana nak buat laporan bagi sesuatu kemalangan. Okay, so kita start dengan apakah itu, tadi kita dah tahu apakah itu kemalangan, apakah itu near miss, dan kemudian kita lihat apakah yang dikatakan sebagai accident investigation. So, accident investigation adalah satu
alat ataupun satu kaedah pengurusan yang digunakan untuk menyiasat berkaitan dengan kemalangan yang berkaitan dengan tempat kerja, berkaitan dengan tempat kerja, berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan wabak, disease, penyakit, dan juga keadaan-keadaan atau perkara yang berlaku dalam sesuatu keadaan ataupun satu syarikat, satu ruang yang dilakukan secara sistematik. Kajiannya dibuat secara sistematik supaya sama tadi yang kita buat, kenapa ianya perlu dibuat, kita mendapat tahu root cause. Ini very important words. Root cause. Ini perkataan yang penting ni. Root cause. So when you talk about reporting or accident investigation, perkara yang paling penting ialah kita nak tahu apakah root cause. Okay. And di satu-satu lagi contributing factors. Root cause adalah punca, contributing factors adalah faktor-faktor sampingan yang menyumbang kepada berlakunya kemalangan. Okay. Two important words. Okay, jadi two important words dalam ni untuk kita mengenal pasti root cause dan juga contributing factors yang menyumbang yang menyumbang kepada kemalangan. Dan ianya dilakukan secara sistematik. Itu kena ingat tu. Lakukan secara sistematik. Okey. Apa kelebihan dia? Dengan cara ni, OSH system, OSH management system, kita dah belajar OSH management system, boleh diperbaiki. Sebab kalau kita dah tahu apakah root cause dan contributing factors, maka kita akan melakukan kawalan terhadap perkara tersebut supaya ianya tidak berulang, tidak berlaku pada masa akan datang. Okey. Okey, kenapa investigation of an accident is so important? Yang pertama sekali ialah to prevent repetition of the same work-related injuries in health, disease and incident. Maksud dia, kita tidak mahu ianya berulang. Jadi kalau kita dah buat siasatan dan kita buat laporan, maka kita tahu dia punya root cause dan contributing factors. Dengan cara ni kita boleh membuat tindakan kawalan. Selepas kita buat tindakan kawalan, ianya dapat mengelakkan daripada perkara yang sama berulang. Okey. Dan lagi satu ialah ianya merupakan legal requirement. Ini adalah keperluan perundangan. Jadi sekiranya berlakunya kemalangan, kita tak buat siasatan, kita tak buat laporan, ini berarti bahawa ia merupakan satu kesalahan. Dan tindakan undang-undang boleh diambil kepada majikan terhadap perkara tersebut. So that's why you have to understand that. Bila you besok bekerja, you kena ingat ni. Even near miss, accident, sekiranya berlaku, tidak ada siasatan dan juga laporan dibuat, dan for sure kalau benda tak buat, dan tidak ada tindakan ataupun control measure, kawalan dilakukan, maka pihak majikan melakukan satu kesalahan. Okey. Dan seterusnya, kenapa pentingnya accident investigation ni? Accident record. Jadi ini merupakan satu record yang penting, record. Record ni merupakan satu evidence. Terulang sekali, kenapa pentingnya record? Sebab ia adalah evidence bagi tujuan apa? Tuntutan insurans, ataupun ada tindakan tuntutan undang-undang, ataupun adanya public inquiries. Tiba-tiba viral ke apa dan sebagainya, ada public inquiries. So nak tahu kenapa berlaku demikian. That's why macam kalau you tengok macam berlakunya tadi berkenaan dengan LRT punya accident dan sebagainya, ia akan timbul ialah
semua ni akan timbul ni. Insurans akan timbul, legal prosecution pun akan timbul benda ni. Okay, public inquiries pun akan timbul. Sebab orang awam akan nak tahu orang awam nak tahu kenapa berlaku kemalangan ni. Ini serius ni. Orang awam sebab dia akan tahu, perlu tahu juga. Dia kata akan datang, adakah selamat untuk saya naik LRT akan datang. Benda-benda macam tu lah. Okey. Dan kalau you perhatikan dari segi insurans, legal prosecution ni pun satu juga ya. Jadi tindakan undang-undang ni mungkin syarikat tu boleh disu. Siapa yang akan sue dia? Pekerja dia boleh sue dia. Okey. Siapa lagi boleh sue dia? Sue syarikat tu. Penumpang pun boleh sue dia. Jadi benda ni boleh dibawa ke mahkamah So those kind of thing. Okay. So lagi satu ialah accident investigation juga boleh dikaitkan dengan organisation own policy and business reason. So jadi dari sini juga menekankan berkenaan dengan policy dan business yang berkaitan dengan syarikat berkenaan. Jadi sekiranya siasatan tidak dibuat dalam satu kemalangan, laporan tidak dibuat, dan ini menunjukkan juga sekiranya macam tadi kalau sekiranya berlaku kemalangan, apa yang dia akan mempunyai refleksi, dia akan mempunyai persepsi, dia akan mempengaruhi persepsi pelabur, dia akan ada kaitan dengan persepsi terutama sekali pelabur lah, persepsi orang awam dan juga persepsi pekerja terhadap syarikat berkenaan. So kiranya kita menyatakan benda ni secara serius, jadi ini menunjukkan syarikat ini mempunyai policy dan business reason yang teguh lah. Okay, so that's why it is very important. So sebab tu saya nak katakan di sini, bila melibatkan keselamatan, no joke, ia adalah satu perkara yang penting. Dan ianya akan sekiranya awak menekankan kepada syarikat itu, menekankan kepada OSH management system berkaitan dengan keselamatan, ini memberikan confidence yang tinggi kepada pekerja dan juga kepada pelabur. Contoh dia macam kita yang berlaku macam kita sekarang ni COVID. Hello sir. Ya. Okay. Kalau you tengok COVID-19 COVID-19 kalau you tengok sekarang, Malaysia adalah juara tau. Tahu tak? You tengok tak tu yang viral? Malaysia adalah juara. Betul. Saya bangga Nombor satu. Kita bangga. Kita menjadi juara. Semua siapa jadi juara. So maksud dia dalam 1 juta orang, kita nisbah bagi setiap 1 juta. Kita menjadi juara nisbah bagi setiap 1 juta, kita menjadi juara. Okey. Apa implikasi dia? Implikasi dia terutama sekali dari segi pelabur akan keberatan untuk melabur kepada melabur di Malaysia. So ini akan mempengaruhi ekonomi kita. Dan satu lagi, kalau melibatkan pelancong, lagilah pelancong tak nak datang. Dan juga dia melibatkan juga apa? Kalau dia politics, dia juga mempengaruhi dari segi politik. Jadi kalau berlakunya demikian, secara persepsi rakyat terhadap parti yang memerintah sekarang adalah rendah. Maksud dia, kenapa kita menjadi macam tu, teruk sangat? So jadi maksud dia pengurusan yang tidak bagus lah. Kenapa orang lain boleh handle situation daripada teruk menjadi lebih baik? Sedangkan kenapa kita pula daripada baik menjadi semakin teruk dan semakin teruk dan semakin teruk? So jadi dia mempengaruhi, banyak perkara dia mempengaruhi ni. Okey? Dan perlu you ingat, saya nak tanya kenapa negara-negara lain seperti UK, Amerika dan sebagainya, kalau you tengok dulu mereka adalah top dahulu. Kenapa sekarang dia menjadi lebih baik dari segi jangkitan COVID dia? Kenapa? Saya nak tanya satu. Siapa boleh jawab saya? Kenapa ia menjadi lebih baik dan kadar yang mendapat jangkitan COVID lebih rendah dan kadar kematian adalah jauh lebih baik? Kenapa? Sebab vaksin kot.
Vaksin sir. Ataupun diorang buat lockdown. Buat is Vaksin kat Malaysia lambat sir. yang penting adalah simple aja sebenarnya. Vaccination. Vaccination sebenarnya punca yang menyebabkan mereka become better and better actually is vaccination, because dia punya kadar vaksinasi dia jauh lebih tinggi daripada kita. Kita ni are moving too slow. Okay, because the more people they get vaccinated, the better they become. Sama juga macam US. Sebab tu saya share dengan all of you, saya dah share dengan all of you tu, it is talking about world agenda, world issue. So jadi yang menyebabkan mereka menjadi bertambah baik, situasi menjadi bertambah getting better and better, bertambah baik adalah dengan vaccination. So jadi penyelesaian kepada COVID ni adalah setakat ni hanya satu saja penyelesaian dia, iaitu vaccination. Kalau you nak buat lockdown hanya temporary, macam komputer lah. Komputer awak ni masalah, awak reset tu macam lockdown lah. Jadi ada masalah balik, reset. Ada masalah balik, reset. Ada masalah balik, reset. Tetapi dia tidak menyelesaikan root cause dia. Okay? Dia tidak menyelesaikan root cause. So jadi kalau kita perhatikan dalam control measure, kita pakai mask apa semua, itu adalah PPE yang paling teruk, yang paling bawah sekali. So jadi apa yang kita buat, kita nak eliminate, kalau kita tengok dalam control measure, kita boleh tak kita eliminate COVID? Tak boleh nak eliminate COVID. Sebab dia berada pada sekitaran kita. So jadi cara dia ialah we go to the next level, iaitu dengan cara protection, iaitu dengan increase kita punya immune system. Jadi bila kita dah increase kita punya immune system, maka kita tidak perlu pakai, senang katalah, tidak perlu pakai mask. That means kita tidak perlu pakai PPE. Alright? So you kena faham ni kaitan dia dengan OSH. Okay, this is very good example dalam OSH. So jadi you kena faham bahawa USA, Britain, Britain dan Europe, they are getting better and better. That's why. Jadi yang paling penting setakat ni yang penyelesaian yang saya nampak ialah vaccination. Lockdown akan menjadikan kita macam komputer awak lah. Banyak kali awak reset, lama-lama komputer awak hang terus. Okay. So what happened to kita punya economy kalau kita keep on lockdown, bankrupt negara jadinya. Okay. Dan ramai orang hilang pekerjaan dan ramai orang yang akan kebuluran, saya silap kan. Tak ada kerja. Okay, so that's why you have to be very careful. So no matter what, kita kena fokus sebenarnya, we need to focus on vaccination. So vaccination rate kita kena perlu tinggikan, di mana kita nak kena pastikan lagi ramai orang yang mendapat vaccination, automatically kadar COVID tu akan menurun. Okay, itu kita boleh belajar daripada negara lain yang lagi teruk dia punya keadaan sebelum kita. Okay, got the idea? Dapat sir. Okay. Dapat idea tu? Okay. Dapat. So jadi sebab tu saya nak katakan bahawa Malaysia dalam keadaan sekarang ni kita berada dalam keadaan yang teruk ya. Sama ada dari segi kesihatan dan juga dari segi ekonomi pun kita berada dalam keadaan teruk. Sebab apa? Dari segi persepsi pelabur, persepsi pelancong, persepsi whatever it is really what they call it, it's really a mess. Okay. Dan lagi satu, political instability kita dan sebagainya is really affecting us so much. It's really affecting so much. And some of these politician with yang punya yang bingai yang sometimes dengan karakter-karakter yang ego, karakter-karakter yang anu pun, so it's becoming ridiculous. Okay. Siapa ada dengar tu statement yang berkenaan dengan one of the menteri tu? Bukan menteri, yang one of the dia punya anu lah, one of the politician yang buat statement berkenaan dengan kemalangan yang berlaku dalam RL3 tu, dan kemudian yang pasal nak rasa Syarif Hafiz CEO of Prasarana. Yes. So
So jadi you kena perhatikan ya. You kena belajar dari situ, lesson learn yang you kena belajar ialah apabila berlakunya sesuatu perkara yang buruk, one thing you must be very concerned is people emotion. Walaupun you tak setuju dengan mereka, tapi you kena jaga emosi mereka. Ingat bila dalam keadaan demikian bahawa mereka, manusia pada ketika itu, rakyat ataupun masyarakat berada dalam keadaan emosi yang tense, very tense. So kita janganlah buat statement-statement yang maksud dia memperbodohkan, statement-statement yang mengambil macam benda tu tak ambil kisah berkenaan dengan perasaan mereka. So that's why the most important thing besok bila awak bekerja adalah emotion. Macam mana you manage your emotion dan macam mana you manage people punya emotion. That is the most important thing. So if you want to be a great leader, ni rahsia dia. If you want to be a great leader, you must know how to manage your emotion and you must know how to manage or handle people emotion. You don't have to be brilliant, okay? What is important is that you must know how to manage your emotion and manage other people emotion. Itu yang penting. Okay? Handle other people emotion. So, these are the thing. Dan lagi satu, kalau you perhatikan, bila berlakunya kemalangan, emotionally, people are tense, people are berada dalam keadaan unstable, people dalam keadaan worried, people dalam keadaan anxiety dan sebagainya. So, you have to be very careful. So, why investigate an accident? Kita dah tahu tadi ialah berkenaan dengan untuk prevent daripada berlakunya kemalangan. Lagi satu ialah legal requirement, ianya adalah satu kemestian satu kemestian dalam perundangan perlu dibuat, kalau tak buat adalah satu kesalahan. Dan accurate record ni adalah penting untuk memastikan kaitan dengan insurans dan sebagainya. Dan kadang-kadang we have to be very careful juga. Dalam insurans kadang-kadang mereka juga manipulasi terhadap fakta ataupun data yang dalam report tu. Sebab apa? Untuk memastikan mereka dapat insurans. Kalau tidak, insurans mereka boleh terbatal mereka tak dapat insurans tu. So jadi benda-benda macam ni lah. Dan ini penting juga berkaitan dengan organisasi. Polisi dalam organisasi itu perlu menyatakan tentang OSH management system. That's why organisasi yang baik dia akan menekankan kepada OSH management system. Okay? Sebab ini akan memberikan confidence kepada pekerja, confidence juga kepada pelabur-pelabur yang mereka nak invest kepada syarikat berkenaan. Okay? Alright. Okay. Hello? Hello, Yes, sir. Boleh Ada tanya? Okay. Hari ni boleh kita berhenti awal? boleh sir. Boleh. Ikut, sir. Boleh sir. Okay, so nanti kita berhenti kepada principle of accident investigation sebab saya tengok ada principle ni ada banyak lagi yang kita nak bincangkan berkenaan principle ni. So I think kita stop sebab kita pun agak ahead daripada apa yang kita dalam RPP tu, kita agak ahead juga. So kita habis awal lah 4.30 ni. So jadi perlu mulai daripada sekarang, jadi apa yang awak belajar dalam OSH ni, awak perlu awak applykan dalam kehidupan awak. Jadi macam tadi awak tengok prasarana berlakunya LRT punya accident, apa yang berlaku. Tengok dalam segi persepsi, dari segi perspektif OSH. COVID berlaku. Awak cuba lihat bagaimana perspektif OSH. Jadi awak berbeza cara awak melihat tu dengan orang awam. Sebab awak dah belajar berkenaan dengan OSH. Jadi bila awak melihat COVID, awak tidak melihat sebagai macam mana orang awam melihat COVID, tetapi awak melihat COVID itu dari segi perspektif OSH. Itu yang membezakan awak. Jadi ini bererti bahawa ilmu yang awak ilmu yang awak belajar itu memberi manfaat kepada diri awak dan insya-Allah kemudiannya akan memberi manfaat kepada orang lain. So that's why you have to understand. So this subject sebenarnya OSH ini adalah penting sebenarnya, sama ada dalam pekerjaan kita dan juga kehidupan harian kita pun. Ianya adalah penting. So okay, with that we are about 4:30 dan we wrap up. Sebelum tu ada apa-apa pertanyaan?
sebelum saya tutup, ada apa-apa pertanyaan? Tak ada sir. Okay. So No. lagi satu Sir, saya nak tanya, sir, you all semua ni register tak untuk vaccination? Ada. Ada sir, ada. Ada sir, ada. Tapi lambat ke? Saya mohon ada 203 orang pelajar ni, saya mohon ke semua anda mendaftar dalam MySejahtera ataupun website daripada internet ke, sama ada pakai MySejahtera, tolong daftar. Sebab apa? Jika awak membuat vaccination, ini berarti awak menolong, awak melindungi orang lain juga. Okey, dan terutama sekali awak melindungi orang yang tersayang. Jadi pastikan juga ibu bapa anda, keluarga anda go for the vaccination. Okay, the more of us vaccinated, maksudnya kita dapat melindungi kita dapat melindungi lebih ramai orang daripada mendapat COVID-19. Okay, so jadi dengan cara ni sebenarnya kita menyelamatkan orang lain. Kita menjadi what they call it as superhero lah. You all ni jadi superhero lah sebenarnya. Kalau you get vaccinated, I'm protecting other people. Okay, so not just talking about protecting yourself, sebenarnya ialah you are also protecting other people. Sebab kalau you are not vaccinated, you got the COVID-19 and you're bringing it, giving it to other people. You become the agent COVID. So that's why get yourself registered. Tolong semua 203 orang ni saya minta tolong, dan juga kalau ada adik-beradik awak, kawan-kawan awak dan sebagainya, ibu bapa yang belum registerkan mereka. Ambil MySejahtera tu, masukkan aja, ataupun go to the website, masukkan, registerkan mereka ya. Bila, itu tak kisah bila, hoping that the government will make it more efficient, then all of us will get vaccinated. So sebenarnya vaccination ni sebenarnya tak ada benda yang baru. Benda ni dah lama. Awak daripada kecil dulu, daripada bayi pun awak buat entah berapa banyak vaccination. Okay. Sini adalah another type of vaccination. Itu aja sebenarnya. Okay. Dan negara-negara lain telah menunjukkan perkembangan yang baik hasil daripada vaccination ni. Okay. So kita sama-sama membantu untuk kebaikan umat. Okay guys. Have a nice weekend. Thanks for coming to the class today. Okay. Okay. Assalamualaikum. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir. Bye.